will be conducted in fully English. Ini boleh? If possible, we want mostly English, but kalau saya tak dapat, boleh BM lah. Okay. Before we proceed to the question, let we introduce ourselves first. So my name is Jacqueline. My name is Gabriel. My name is Marisa. My name is Nicole. Alright. Okay, so we proceed with the first question. Can you share with us your background? Okay, saya Cikgu Azizi Muhammad Azizi bin Andi. Background in term of education kan? Yeah. Ataupun apa-apa saja? Education and your pengalaman. Yeah. Okay, di sekolah ni saya berada di sekolah ni selama 10 tahun. Bermula 2014. Sebelum itu berada di Miri. Berada di sekolah ni sebagai guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Okay, saya punya background dalam bidang pendidikan, diploma pendidikan, bimbingan dan kaunseling, sekolah rendah. Kemudian ijazah sarjana muda kaunseling di UNIMAS. Dan lepas tu ambil ijazah sarjana kaunseling di UNIMAS. Dan sekarang ni sedang buat PhD dalam bidang kaunseling juga di UNIMAS. So di sini saya sepenuh masalah saya dengan Cikgu Salahuddin. Pengalaman beliau lebih banyak sebenarnya sebabnya beliau lama di sekolah ni lah. Title kami sama juga, guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. So yang melayakkan 2 sebab kami punya jumlah murid terlalu ramai, 1,002. Kalau tambah lagi 50, kami akan layak seorang lagi. So itulah sedikit sebanyak latar belakang saya lah. Okay. So next question. What are some common challenges faced by counselor when conducting individual counseling session? Cabaran saya sendiri, untuk saya sendiri dia ada banyak sebenarnya. Pertama dari segi skills, kemahiran seseorang kaunselor untuk mengendalikan klien, individu yang mengalami masalah di luar kemampuan saya. Contohnya yang berkaitan dengan clinical problems. Contohnya depression, ada yang panic attack disorder, ada yang anxiety. Okay, itu di luar bidang lah sebenarnya. Kalau orang counselling, mereka tidak dibenarkan untuk handle kes-kes yang clinical. Kalau counselling, kena refer kepada secretary. So yang kedua cabaran dia adalah anggapan orang, stigma orang berjumpa dengan kaunselor ni orang yang bermasalah. Okay, kalau klinikal tadi kan orang jumpa saya, contohnya ada depression, dia boleh beranggapan bahawa saya adalah penyelesai kepada depression dia. Sebenarnya itu bukan kerja saya, sebab saya hanya handle orang yang normal saja, yang stres biasa, yang ada masalah 2-3 hari, dia bukan yang bertahun-tahun makan ubat, bukan. Kalau saya ada klien, pelajar, ada semua ni. Kalau ada pelajar yang macam tu, biasanya saya tak ganggu sangatlah, sebab dia masih dalam pengawasan pihak hospital ataupun psikiatri. Yang kedua, stigma, orang yang bermasalah saja jumpa kaunselor, sebenarnya tidak. Okay. Dan yang ketiga, kebanyakan murid sekolah ni stigma dia adalah bila jumpa cikgu kaunseling adalah satu punishment. Dia sama macam cikgu disiplin. So diorang takut nak bercerita. Kalau di refer oleh cikgu lain, kebanyakan mereka takut nak jumpa, sebab takut dihukum, dipukul. Salah tanggapan kaunseling tu sangat mendebat. Yang ketiga adalah kerjasama daripada pihak lain seperti guru dan ibu bapa. Contoh, kalau kami panggil murid untuk keluar dari kelas, cabarannya ialah keizinan guru tu untuk membenarkan murid keluar daripada kelas. Yang seterusnya adalah daripada ibu bapa sendiri. Contohnya, ada yang tak nak bagi kerjasama. Kalau anak ada masalah, saya cuba call, and then dia kata, tak payahlah cikgu, biarlah nanti saya handle di rumah. Begitu. Jadi itu antara cabaran lah. Tapi cabaran yang saya beritahu tu adalah minor saja. Dia bukan satu yang besar untuk saya lah. Kebanyakan kes
dia tidak seperti itu. Kebanyakannya semua lah untuk sekolah ini memang kerjasama cikgu bagus, kerjasama ibu bapa bagus. Yang saya kata itu adalah mungkin seorang dua saja. Okey, itu saja kebanyakan. So, last question from me. How might personal biases of the counselor impact the effectiveness of individual counselling? Bias saya, setakat ni kalau saya jumpa pelajar yang saya kenal secara peribadi, contoh dia memang dah malas, dia malas dia jumpa saya akan refer dia kepada Cikgu Salahuddin lah. Sebab dia memberi kesan kepada saya macam mana saya nak bantu dia. Contoh kan, kalau dia kata saya dimarahi oleh cikgu kerana tak siap kerja rumah. Sebelum ini pun awak memang tak buat kerja rumah. Dah 10 minggu masalah yang sama saja. Saya kenal awak macam mana, saya kenal mak awak, saya kenal ayah awak. Mak awak memang macam tu, ayah awak macam tu. Jadi dia akan mengganggu saya punya proses bantuan saya kepada murid itu. Jadi saya akan refer dia kepada Cikgu Salahuddin lah untuk bantu dia. Sebab Cikgu Salahuddin ni adalah yang neutral, dia mungkin tak kenal budak tu, dia tak kenal background. Macam tu lah saya akan refer. Tetapi macam mana bias tu impact adalah dari segi cara saya membantu dia dan kemungkinan besar layanan saya kepada dia tu berubah. Contohnya, saya bosan dengan awak ni, awak je yang datang ke sini, masalah sama je. Macam tu. Itulah kesannya, layanan daripada saya kepada klien saya dalam sesi. Okay, so for my question is, what unique challenges arise when conducting group counselling compared to individual counselling? Okey, perbezaan dia, cabaran dia adalah dari segi kepelbagaian budaya. Contohnya, kalau group counselling dia lebih dari seorang, kita tak boleh tengok satu budaya saja, dia kena tengok contohnya, walaupun sini Islam, semuanya Melayu Islam, tetapi kebanyakan cara didikkan budaya rumah tu berbeza-beza. Contoh, you kan lain agama, tak sama agama dengan saya, tapi you sama agama dengan mereka, tetapi cara you besarkan mungkin lain. Mak you mungkin besarkan you dengan cara jaga kebersihan. Ni contoh je lah, mungkin mak you besarkan you dengan penuh dengan adab, tapi adab tu tidak terkena dalam dia punya family. Itu yang membawa kepada kepelbagaian budaya dalam group counselling. Kalau individual ni senang, kita face to face dengan one by one, kita okey, kita boleh handle dia seorang. Tapi kalau group counselling, kepelbagaian budaya murid itu, nilai yang murid itu bawa tu berbeza-beza. Kemungkinan besar mereka boleh bergaduh. Dia tak setuju, tak setuju lah. Takkanlah mak awak tak tekankan adab. Takkanlah belajar je penting, adab pun penting juga. Mak saya kata belajar dulu baru ada adab. Taklah, adab dulu baru dapat belajar. Begitulah. Itu antara cabaran dalam group counselling berbanding dengan individual counselling. Itu je lah yang Okay, for my question is, how can a counselor manage conflict that may arise between participants during a group counselling sessions? Okay, apa cara saya untuk mengendalikan cabaran tu? Okay, cabaran saya ialah biasanya group counselling dia akan memakan banyak sesi. Kalau sesi satu ni kita lebih kepada membina hubungan yang baik, supaya murid tu bersedia untuk berkongsi lebih lanjut apa yang mereka nak sampaikan. Biasanya saya akan suruh mereka bermain, tengok permainan ni, permainan dia ni, main untuk memberi keselesaan kepada mereka untuk bercakap. Contohnya dari segi kepelbagaian budaya kan, kita tegur dari awal, cikgu faham awak ada pendapat awak masing-masing, awak kena hormati cikgu, kena hormati rakan-rakan yang lain, kena hormati pandangan semua. Cikgu tak kata semua salah, cuma kita mungkin berbeza. Awak boleh ambil yang perbezaan itu jadi satu yang baru untuk awak. So, bila kita dah membina hubungan, dia akan dengarlah apa yang kita cakap tu. Kita banyakkan pujian. Itu antara satu teknik juga lah, pujian. Kata dia handsome pun tak apa. Cantik lah awak hari ni, handsome lah awak hari ni, baik lah awak ni. Kadang-kadang
ada teknik lain juga seperti sentuhan, touching. Untuk yang perempuan saya tak sentuh lah, cuma lelaki je lah. Kalau nak lebih itu lagi, cakap dekat dia, awak ni bagus lah sebenarnya. Mak awak pun bagus, awak pun bagus. Apa cakap tu semua betul. Begitu. Menggunakan banyak teknik pujian sebagai satu positive reinforcement. Dia punya apa nama tu, menggalakkan dia bercakap lebih baik lagi. Kalau ada salah pun kena tegur dengan cara yang baiklah. Contohnya kena sebut dulu apa dia punya kehebatan, baru kita sebut dia punya kekurangan. Okay, my last question is, what are some coping strategy counselor can use to manage the emotional demands of the problem? Coping skills, Strategy. coping strategies untuk saya kan? Yeah. Saya you tengok tak yang saya tampal kat sekeliling ni? Ini sebenarnya saya punya formula. Saya nak share dengan murid saya. Kalau saya sendiri, kalau saya ada stres, kalau saya ada masalah, saya akan pergi ke bilik ini, saya baca apa yang saya tampal ni lah. Terutamanya yang ni, I cannot control dan I can control. Bila saya tengok balik, saya akan fikir balik, oh kawan tadi kan murid tak nak berubah, saya pun rasa frust. Lepas tu cikgu subjek kata, awak ni pergi bilik counselling tapi tak berkesan pun, awak pun perangai sama je. Bila saya terdengar komen macam tu, terus pergi ke formula tu, oh rupanya itu benda yang saya tak boleh kontrol, saya tak boleh ubah orang. Itu je lah yang saya tu. And another one is saya share dengan Cikgu Saludin. Kemungkinan besar apa yang saya buat tu mungkin salah. Contohnya, saya kena dapatkan satu pandangan daripada orang lain untuk lihat macam mana kita bertindak, macam mana emosi kita bertindak, macam mana cara kita kawal budak tu betul ke tidak. Begitu juga Cikgu Saludin, kalau dia ada masalah dia akan share dengan saya. Begitulah kami dua sama-sama berkongsi, tanya pendapat. Yang paling penting kena bersikap terbuka lah. Tak boleh nak kata kita je betul. Kita kena terima pandangan orang dan bersedia untuk berubah lah. Gitu. Okay, so my next question is, how can a counselor ensure they do not experience burnout while maintaining empathy and professionalism in their practice? Kalau dari segi tidak empati kan maksudnya tadi? Ensure that they don't experience burnout. Mereka tidak pernah mengalami satu burnout. Macam mana nak handle? Kalau saya kan? Semua orang ada burnout. Sebenarnya semua orang ada, tetapi tengok level dia tu. Adakah level dia lebih kepada membunuh ataupun tidak? Kalau saya tidak ada burnout yang teruk lah. Cuma yang biasa-biasa tu macam panik sebab buat satu benda yang tiba-tiba. Contoh tadi kan saya speak in English, panik saya sebenarnya yang saya tak plan. Contohnya itu satu contoh. Contoh lain adalah kalau guru besar kata, Azizi esok you handle bertahun 5 dan 6 buat satu program. Panik jugalah, tapi dia bukan burnout. Burnout saya ni, saya tak tahulah macam definisi burnout. Saya tak pernah mengalami juga sebenarnya burnout ni. Adakah dia stres biasa ataupun tidak, tapi saya tak pernah alami lah. Yang saya tahu ni burnout ni macam banyak kerja, workload, kemudian arahan-arahan yang tak dapat kita buat. So far saya tak pernah mengalami. Di sini agak terkawal lah, kerana kami ada 2 kaunselor. Cara atasi dia perbincangan lah dengan pihak pengurusan. So for my question, can you provide an example of a specific assessment tool used to evaluate a client progress in counselling? Okey, dia ada borang ya sebenarnya. Dalam sesi counselling, selepas saya buat sesi, saya ada satu borang untuk menilai sejauh mana keberkesanan sesi counselling. Contohnya, nak sabit kan borang tu? Ada? Tak payah? Tak payah. Borang tu
Saya ada dua cara, satu melalui borang, satu melalui refleksi. Biasanya kalau at the end of the session saya akan tanya lah, okay, lepas awak jumpa cikgu tadi, awak kata awak ada masalah stres, sekarang bila awak jumpa cikgu, apa perasaan awak? Dah setengah jam awak jumpa cikgu ni, cikgu seronok lah dengan cikgu, dapat memang bila dapat cakap, itu antara saya punya penilaian lah. So indikator ni adalah perubahan perasaan daripada stres menjadi yang lebih positif. Kalau disiplin pula, yang isu disiplin, dia akan makan masa lah. Dia bukannya penilaian berlaku satu sesi, dia akan makan masa kadang-kadang 5 hari, 6 hari. Okay. Kalau dari segi emosi tu kita dapat tangkap terus. Contohnya kalau murid tahun 1 kan, dia tak nak habis sekolah, macam semalam murid tahun 3 dia buat pindah sekolah ni daripada Saike. Dah 3 minggu dia buat sekolah ni, dia asyik nangis setiap pagi. Setiap pagi dia nangis. Baru semalam guru kelas dia bawa dia pergi sini jumpa saya suruh dia duduk bilik ni saja semalam. Duduk sembang-sembang. Tadi tak ada pun dia datang sini balik. Maksudnya dia okey lah dalam kelas. 3 minggu tu bayangkan dia menangis dan alasan dia sama, dia sakit perut. Biasanya kalau sakit perut dia mesti takut. Takut. Sebetulnya cikgu ada marah awak kan? Tak ada. Cikgu kawan ada marah awak? Tak ada. Kerja rumah dia buat. Saya cek juga dia punya kerja rumah memang dia buat. Dan itu pandai. Saya tengok latihan dia, walaupun dia tak masuk tapi dia buat kerja rumah. Contohnya dia skip BM sebab dia duduk bilik ni, so dia tak akan ada dalam kelas. BM yang dia buat tu saya tengok dia buat di rumah, betul semua tu cikgu, saya cek betul. Walaupun dia tak masuk tapi dia boleh buat. Matematik pun sama, dia tak masuk tapi dia boleh buat. Semalam saya beritahu dia, dah 2 jam awak menangis, awak tak penat ke? Teknik saya pakai adalah saya menggunakan teknik ujian. Saya ambil beg dia, saya ambil satu-satu buku. Ni pandainya awak ni, ya Allah, bagusnya awak ni, mesti awak bangga dengan awak. Awak sayang siapa dekat sekolah lama awak? Saya sayang dengan Alia cikgu. Sebab kenapa sayang Alia? Sebab Alia ni dia selalu dengan saya cikgu bila saya pergi mana-mana. Lepas tu cikgu kesayangan awak siapa sekolah lama? Ada dia sebut tapi saya tak ingat. Kenapa dia sayang awak? Sebab saya baik. Betul pun awak baik. Cikgu tak kata awak jahat. Tengok kerja rumah awak ni semua awak buat. Ni kalau murid lain ni tak ada buat ni. Kerja rumah tak buat, nangis je. Tapi awak ni menangis sambil buat. Bagus tu. Cuma yang tak bagus yang menangis. Saya kata nak, cuba awak hilangkan menangis tu. Besok-besok cikgu nak awak pergi kelas macam biasa. Cikgu tak nak awak nangis. Mulai hari ni awak kawan cikgu. Itu antara satu benda yang kita nampak. Kita nampak keberkesanan setelah dia jumpa kita. Dari segi borang, dia jawab ya atau tidak. Kemudian dari segi refleksi, perbualan, kemudian dari segi perhatian. Dia ada 3 cara lah. Macam yang kisah semalam tu lebih kepada perhatian saya lah. So dia tak datang sini, maksudnya dia okey lah dalam kelas. Tadi pun saya tengok dia okey. Hopefully lah esok pun sama. Baru first day tak tahu lagi esok macam mana. Takut dia pulang balik. Itulah penilaian. Boleh? Then the next question, how do assessments contribute to the development of an effective counselling plan and outcomes? Okey, untuk pengetahuan awak semua, kami ada satu saringan yang kami gelar sebagai saringan minda sihat. Saringan minda sihat, saringan tu bertujuan untuk mengenal pasti emosi murid. Dia ada 3. Satu, instrumen tentang pengurusan emosi. Satu, mengenal pasti masalah. 2, mengenal pasti masalah. Dan nombor 3 adalah kecenderungan untuk membunuh diri. 3 instrumen ni dia terkandung dalam satu yang dinamakan sebagai saringan minda sihat. Okey, tujuannya ialah untuk mengenal pasti murid yang bermasalah, dan satu lagi bertujuan untuk mengenal pasti ada tak murid yang ada masalah yang kita tak tahu sebelum ini. Macam mana assessment tools ni boleh menjadi satu perkara yang contribute kepada sukses sebuah counselling session? Itu saya kata tadi, penilaian dia, bila kita menilai, kita boleh plan aktiviti. Contohnya intervensi minda sihat, kami buat sesi tentang teknik mengurus emosi, teknik mengurus perasaan,
Okay, teknik apa tu, kadang-kadang aku pun ketagihan gadget. Dia akan bantu kami untuk plan aktiviti. Lepas kami plan aktiviti tu, kami akan minta feedback lah daripada para guru, peserta sendiri dengan ibu bapa. Dia boleh menyumbang kepada kami punya apa nama tu, keberkesanan program yang kami laksanakan. Contohnya kami shop sendiri buat program kan, tapi tak tahu benda tu perlu ke tidak dibuat. Dengan adanya saringan tadi tu, kami kena pasti apa masalah murid, baru kami plan aktiviti apa yang sesuai untuk murid tu. Baru dia berkaitan berkesan. Contohnya you sakit kepala tapi doktor bagi sakit perut, so dia tak membantu lah. Dia tidak berkesan pun untuk sakit you. Macam itulah. Begitu. Okay. So for my last question, Okay. what are some essential counseling skills that contribute to the success of both individual and group counseling sessions? Skill yang diperlukan, kalau saya skill yang diperlukan adalah untuk membantu klien yang ada masalah klinikal tadi tu. Macam saya tak berpeluang sebab saya punya degree master pun dalam counselling, dia bukan clinical counselling. You kena beza tu. Yang counselling biasa, yang clinical ni berbeza sikit. Clinical ni lebih kepada secretary punya bidang, tapi dia counselling. Kalau counselling biasa ni adalah counselling tulen, yang dia tak boleh ambil klien yang ada masalah disorder. Tak boleh. Jadi saya perlukan skill itu untuk membantu klien saya, untuk memudahkan dia lah. Saya nak ada satu kombinasi, satu counselling dengan clinical. Yang saya ada sekarang cuma counselling saja. Saya tak ada clinical part yang boleh membantu klien itu. Contohnya dari segi tools, contohnya dari segi assessment, macam mana nak menilai klien itu ada masalah ke tidak. Biasanya kalau murid yang ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, sekolah ni saya tengok je saya tahu, tapi saya tak ada bukti ataupun assessment yang boleh menilai murid itu dia ada ADHD. Apa yang saya buat adalah saya beritahu mak ayah. So kalau you tanya saya tentang skill yang diperlukan, saya perlukan skill itu. Tapi malangnya saya tak dapat skill itu dari mana. Kalau dalam my PhD pun saya lebih kepada mental health. Saya bukan yang bidang klinikal. Master itu pun dalam bidang family. Saya bukan dalam bidang itu. Kalau diberi peluang, saya nak mendalami skill berkaitan dengan clinical counselling. Itu sangat saya perlukan. Dan untuk soalan yang last, paling last. Okay. Boleh juga kalau nak lagi. Seronok saya jawab. What strategies can be used to raise awareness to promote the availability of counseling services in a community or organization? Okay, untuk saya biasanya saya akan promote di tingkat bawahan dulu. Contohnya murid di tingkat sekolah, sebab customer saya adalah murid. Dekat perhimpunan saya beritahu, okay, awak jumpa Cikgu Azizi, Cikgu Salahuddin bukan kerana awak ada masalah. Awak jumpa saya sebab awak nak share awak punya happiness pun boleh juga. Saya nak ubah stigma tu, hanya murid yang bermasalah pun jumpa cikgu kaunseling. Saya akan betulkan stigma itulah. Nombor dua, saya akan betulkan stigma cikgu. Cikgu pelik kalau dia nampak murid jumpa saya, awak gimana? Cikgu Azizi, buat hal lah tu. Dia akan cakap macam tu. Cikgu pun saya akan betulkan. Saya ada satu poster stigma counseling. Saya masih lagi nak cari di mana saya nak tampal di sekitar sekolah besar saya buat tu. Hari ni bos saya nak, esok saya dan cikgu saya nak plan nak tampal tu lah. Stigma counseling, fakta dengan mitos. Kami nak betulkan. Di situ untuk cikgu lah. Okay, kalau di peringkat ibu bapa pula, biasanya kami mendekati dengan cara kami dekati anak. Contohnya yang anak ADHD, contoh tadi kan anak ADHD, bila kita handle anak dia secara langsung, kita akan terhandle family dia.
Kadang-kadang yang masalah ibu bapa ni dia berkait dengan masalah murid. Sebab tu murid tu jadi macam tu di sekolah. Contohnya anak dia kasar, cakap kasar di sekolah, menjawab, tak bawa pergi sekolah. Saya rasa itu adalah faktor keluarga dan faktor di rumah. Sebab itulah ibu bapa dia perlu dipanggil. Tapi bukan berniat untuk selesaikan rumah tangga. Sebab saya bukan kaunselor rumah tangga. Begitulah. Sampai situ sajalah untuk interview kita hari ini. Ya. Ya,